Nama saya Nurhayati Ahmad. Saya daripada Pusat Penyelidikan Langkawi, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, saya nak cerita tentang ekosistem bakau, iaitu ekosistem yang pertama sekali muncul di kawasan pantai. Jadi sebenarnya ekosistem bakau ini ialah, kalau dalam erti kata ekologi, proses penyesaran, sesaran kepada tumbuhan yang pertama sekali muncul apabila pantai yang baru terbentuk. Di kawasan yang macam inilah, di kawasan muara ni, dia terlindung. Kalau kita perhatikan di sini, kita ada matahari, kita ada daratan, kita ada nutrien yang subur daripada laut, daripada sungai. Jadi kawasan ni sebenarnya kepada tumbuhan atau kepada hidupan flora, dia lebih kurang macam padang pasir lah, walaupun ada semua. Sebab air laut ialah racun kepada pokok, sebab ada garam. Jadi kenapa kawasan ini hanya pokok bakau saja yang boleh hidup? Jadi kita kena cerita sikit pasal adaptasi pokok bakau ni. Pokok bakau yang kita lihat di belakang ini disebabkan oleh keupayaan pokok bakau untuk menapis garam ni daripada masuk. Jadi kalau dalam pokok kan dia ada macam saluran pipe, ada dua hala. Satu, air masuk daripada akar terus sampai ke daun. Kedua, daun yang buat makanan akan salurkan nutrien turun kepada akar balik. Jadi sistem akar ni sebenarnya ialah penapis ultrafiltration. Maknanya dia tidak benarkan garam. Molekul garam ni besar daripada molekul air. Jadi sebenarnya pokok bakau ni dia cuma boleh benarkan air tawar saja masuk, walaupun dia air garam. Itulah keistimewaannya pokok bakau ni. Dia je yang boleh buat macam tu. Jadi sebab itulah kita cuma boleh lihat pokok bakau saja yang boleh tumbuh di kawasan pantai. Sebab itulah dia berjaya. Dialah spesies yang paling berjaya menguasai kawasan padang pasir pantai ni. Fungsi ekosistem bakau ni sebenarnya banyak. Kalau saya nak cerita tentang apa dia, mungkin sempat saya cerita 3 saja terpenting. 1, perikanan. 2, pelancongan. Dan yang ketiga sekali ialah untuk perlindungan pantai. Kalau kita nak cerita tentang nilai ekosistem bakau kepada perikanan, mungkin saya boleh gunakan anggaran nilai dia dalam bentuk wang ringgit, iaitu lebih kurang 15 juta USD setahun. Kalau anggaran nilai yang kedua iaitu pelancongan, sebenarnya ialah 10 kali ganda lebih daripada nilai perikanan, iaitu sehingga 200 juta USD setahun. Dan fungsi yang ketiga yang saya rasa amat penting ialah perlindungan pantai, dan nilai yang dianggarkan jauh lebih tinggi, iaitu sehingga 350 juta USD setahun. Tapi kita tak nampak nilai sebagai pelindung pantai ni. Jadi umpamanya macam kita beli insurans lah. Jika ada bencana berlaku, baru kita sedar betapa nasib baik beli insurans. Jadi hutan bakau, ekosistem bakau macam itulah. Jadi sebagai pelindung pantai, pokok bakau ni boleh menahan tenaga yang datang daripada ombak, ribut dan sebagainya hampir 80%. Oleh itu, tempat-tempat yang ada bakau, yang ada terumbu karang, dia lebih dapat menghadapi ancaman, mengurangkan ancaman bencana alam. Sebab tu pokok bakau ni penting sebagai pelindung pantai dan pelindung segala hidupan yang ada. Tetapi ramai yang menganggap yang kawasan bakau ni ialah satu kawasan yang tidak berguna atau wasteland. Tapi sebenarnya pokok bakau dan ekosistem bakau ni melindungi kita daripada segala bencana, rumah kepada banyak hidupan lain, dan memberi kita peluang
pelancongan, sumber pelancongan kepada ramai komuniti pantai dan komuniti tempatan. Blue carbon, karbon biru. Sebab dia ialah itulah mengunci karbon daripada karbon dioksida di dalam atmosfera semasa proses fotosintesis. Sebab sebenarnya semua pokok dia melakukan fotosintesis kan. Dalam fotosintesis apa yang berlaku ialah dia menyerap karbon dioksida. Dia menggunakan karbon dioksida untuk dijadikan makanan. Kemudian dia lepaskan oksigen. Okey, kalau saya nak bahagikan penghasilan oksigen kepada 18 bahagian, cuma 6 bahagian saja yang pokok itu gunakan untuk membuat makanan dalam fotosintesis. 12 bahagian lagi oksigen tu sebenarnya dilepaskan sebagai bahan buangan, tetapi berguna untuk kita yang bernafas oksigen ni. Jadi pokok ni sebenarnya sangat penting untuk kelestarian kehidupan. Walaupun keluasan kawasan hutan bakau ni amat kecil jika dibandingkan dengan jenis hutan yang lain di Malaysia ni, namun kesan fungsinya terhadap manusia dan hidupan lain tu tidak ternilai harganya. Kerana hutan bakau ni penting untuk kelestarian dan kelangsungan kehidupan manusia dan haiwan.